Okey. Boleh start je? Boleh? Okey, soalan ni dia chapter function. So dekat sini yang kita boleh dapat tahu ini adalah function hx. So dekat sini first question dia cakap state the value of m. Macam mana kita nak cari value of m? Kalau Imam cari dia punya apa ni? Function punya ni. Function notation ke kan? Ya, betul. Imam cari dia punya function notation. Kita So, tukarkan daripada arrow diagram tu kepada bentuk yang lebih mudah kita nak tengok dia punya pattern. Ya. So, Imam try lah cari. Imam tengok dia punya relate antara yang X dengan Y. Domain dengan codomain dia. Betul. So, Imam dapat tahu dekat sini. Daripada sini negatif 2 dengan 2 dia akan dapat jawapan 3. So, kan? ni kita boleh dapat tahu yang dia gunakan modulus. So, itu baru first. Second, Imam tahu juga Imam try and error. Contohnya Imam try buat 4 nak bagi 15. Macam mana 4 nak bagi 15? So Imam try buat 4 square dapat 16. Jadi 16 nak jadi 15 tolak 1. Tolak 1. Okay, Imam try lah buat hx modulus x square tolak 1. Lepas tu tapi kita tak confirm lagi betul ke tak. Jadi Imam try buat masukkan x tu 2. Jadi bila kita masukkan 2 yang ni. Jadi 2 square ada 4 tolak 1 sama dengan 3. So kita boleh guna equation ni. So nak tahu yang M, kita just gantikan X dengan nombor 6. Nanti akan dapat M sama dengan 35. Yep. Betul je? Betul. Sebab kita punya domain dengan image kita dah tahu kan mana yang tempat kita masuk, ketikkan add dengan jawapan dia. Okey, teacher sharekan. Iman dah siap? Dah. Okey. So, teacher share jawapan dan pemakahan dia. Okey. So, thank you Iman. Okey. Okey, ni dia punya markah untuk soalan Imam tadi Okey. Direct je. Ada 35 je terus satu markah. Sebab teacher tadi tanya yang Iman untuk yang A1 sahaja. Okey, satu markah. Okey, kemudian 1, 2 tu rasanya pelajar lain kan? Betul tak? Aisyah Sofia kan? Jadi sebenarnya macam kalau kira Iman tu patut boleh dah bagi jawapan semua dah tadi tu, tapi sahaja teacher nak just nak perbanyakkan yang present lah maksudnya. Macam tu. Okey, so yang Iman punya tadi satu markah. Okey, sekarang yang Aisyah boleh share? Aisyah jawab walaupun nampak macam sama macam tadi tak apa, present saja. Okey. Untuk soalan 1A2, by using the function notation, express h in terms of x. So macam Imam buat tadi, kita dapat cari function notation, which is x kuasa 2 tolak 1. Lepas tu kita just susun balik. Ya, betul. Supaya jadi function notation, kita dapat jawapan h x map to x kuasa 2 tolak 1. Very good. Okey, sama tadi teacher tunjuk jawapan kan. Okey, kita kena ikut cara soalan ditanya. Dia minta dalam function notation. Jadi function notation dia adalah h double dot add arrow x square plus 1. Jadi kalau you jawab macam you buat hx sama dengan x square minus 1, itu equation. Okay. Tapi di sini teacher tengok dia ada setara. Jadi maybe lah jika ada pelajar tidak menjawab dalam bentuk function notation. Normally pelajar akan terjawab dalam bentuk equation lah. Masih lagi diberi markah. Okey lah. Tapi pemarkahan ini bergantung kepada tahun semasa. Nak selamat kita ikut yang sepatutnya soalan tu tanya kita. Jadi sepatutnya tadi cara dia yang macam Aisyah tunjuk tadi. Okay, so thank you Aisyah. That's for 1A2. Okay, now soalan 1B tak silap teacher. Betul tak? 1B, Akil Mifzal. Okay, Akil.
Terima kasih teacher. Okey. Sekejap Yang lain dalam masa yang sama, okey, tengok dan sila semak jawapan lah. Okey, nanti buka sekolah nanti paper ni kena hantar tau. Okay, teacher tak nak hantar dalam Telegram, tak payah snap gambar apa semua. Hantar kertas je. Stapler letak atas meja teacher by next week lah. Okay. Boleh nampak ke? Boleh, boleh. Okay, teruskan. Untuk soalan 1B, mula-mula kita kena baca soalan dulu sebab kalau tak baca kita tak boleh jawab. Okay. The following information is about the function f and the composite function f square. Okay. Fx is mx plus n, where m and n are constant and m is more than 0. Okay. Lepas tu soalan dia adalah cari nilai m dan nilai n. Ni korang nampak jelas tak? Nampak, nampak. Okay, Okay, clear. mula-mula kita kena jadikan yang fx mx plus n tu kepada function. Lepas dah buat function tu kita jadikan dia kepada composite function. Kita masukkan fx kepada kita masukkan fx dalam fx. Bila Betul. kita dah buat macam tu, kita akan dapat f square x sama dengan m kuasa 2 m kuasa 2 tambah mn tambah n. tambah n. Maksudnya you expand yang you punya equation f dalam x tadi, betul tak? Daripada situlah you dapat yang baru tu. Okay. Okay, lepas tu kita dapat equation yang baru. So, bila dah dapat macam ni, kita pun boleh compare dengan yang diberi. Apa yang dibagi tadi. Bila kita compare, kita dapat m square x sama dengan 36x. Lepas tu bila kita selesaikan, kita dapat m sama dengan 6. Lepas tu yang seterusnya, mn tambah n. Kita substitute m tu jadi 6. Kita dapat 7n. Sama dengan negatif 21. N sama dengan negatif 3. Tapi dalam soalan dia kata more than 0. So kita tak, so negatif tu jadi 3. Betul tak teacher? Gini Iman, actually jawapan you yang n sama dengan negatif 3 tu dah betul. Yang you silapnya yang ini. Bukan silap, you kena baiki sikit. Okay, normally bila kita m square, kan? Bila kita nak cari m, dia square root of 36 tu, you must got your value for positive 6 and negative 6. Biasa kan kalau kita square root kan kena bagi dua-dua, positive and negative value. And because daripada soalan tu, cuba you ambil balik soalan. Okay, next previous page. Okay, cuba you tengok soalan dia. Dia ada bagi satu maklumat dekat situ, where is m and n are constant and m are greater than 0, not n. M are greater than 0. Kenapa dia bagi m equals to greater than 0 tu? Sebab dia dah tahu dah you akan dapat dua nilai m dan you kena omit satu. Okay. Faham? Faham you tadi yang m tu dah betul. Tak ada kena negatif apa tak. Yang m tu kerana you ada dapat dua jawapan. Ingat silap baca teacher. Sorry. Tak apa. Kalau kita square root, sentiasa kena ingat. Square root ni mesti kena bagi dua-dua positif dan negatif. Okay, kenapa? Kenapa kena bagi dua-dua? Sebab 6, okay, positif 6 square is 36. Negative 6 square is 36. Dua-dua tu bagi 36. That's why kita kena terima dua-dua jawapan tu. Tapi bergantung kepada soalan, sekarang dia ada satu arahan, ambil n tu yang greater than 0 sahaja. That's why you ambil you punya m equals to 6. Okay. Teacher. Okay, kita tengok dia punya okay, thank you Mirza. Okay, teacher share teacher punya jawapan skema. Okay, ni skema dia Okay, nampak dia punya skema dia. Okay, jika dilihat ada yang you buat pergantian function f(x) dalam x tu mendapatkan m square x plus mn plus n tu you dapat k1. And then you got your mark for m equals to c, n1. And then n sama dengan negatif 3, n1. Ini 3 je kan? Okay, tu cara dia bagi markai. Kena tunjuk yang tadi tu dan n sama dengan 6 tu. Kalau you bagi m sama dengan 6 dan negatif 6, tak boleh lah. Sebab you macam terima dua-dua.
Tapi kalau you buat M sama dengan 6 tadi Hakim buat M sama dengan 6 terus kan? Selamatlah. Tu dapat dah markah dah. Okay, so dah habis kan untuk soalan nombor 1. Okay, so finish for question number 1.